tahlul awal di Mekah, tahlul sani di Mina. Yang kebanyakannya tahlul awal di Mina, tahlul sani di Mekah. Yang nak tahlul awal itulah yang paling ramai sekali di Mina. Jadi orang bertumpu nak melontar Jamrah Kubra. Kali yang kedua sebab buat nafar awal. Nafar awal ni pada 12 hari bulan. Lepas zuhur dia nak melontar ketiga-tiga jamrah 12 tu. Sebelum tu pada matahari nak balik ke Mekah. Itu yang ramai tu. Tuan-tuan ingat pada zaman-zaman dulu kan, masa-masa sebelum dibesarkan tempat melontar tu, paling ramai sekali ketika melontar tu lah. Sebab dia buat bulatan macam telaga tu. Satu batang tiang tu nak lontar 3 juta orang. Cuba kita bayangkan. Dan kita pergi pula tu kita tahu time dia. Redah dia masuk je. Jadi bila kita sampai tu orang dah ramai. Kita nak masuk tu tuan-tuan setengah mati tu. Sebab masa kita nak masuk orang nak keluar. Dia tak ada sistem. Setengah mati. Dah kita melontar. Lepas tu kita nak keluar pula, orang nak masuk. Nak keluar pun setengah mati. Jadi setengah campur setengah. Itu sebab lepas tu ramai bakal mati. Masuk pun setengah mati, keluar pun setengah mati. Itu masa tu yang paling ramai mati. Jadi sekarang tuan-tuan sudah 4 tahun, 5 tahun, tak ada masalah lah. Sebab tempat melontar tu dah besar. Lalu anak pergi pun dah dibagi-bagi dah. Negara, kawasan sekian-sekian, laluan sekian. Macam kita orang Asia, dia suruh melontar tingkat 4. Yang datang daripada Muasim tu. Kita yang duduk dekat tempat melontar pun dia suruh pergi tingkat 4, naik eskalator. Macam nak pergi Sebuah Merki pula. Naik eskalator. Melontar yang sama, tuan-tuan. Cuma tingkat 4 orang Asia. Indonesia kan semua, saya pergi muka semua, muka Melayu belaka. Ya? Jadi hak lain-lain tu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dia nak bagi orang yang VIP pula melontar. Melontar dengan kereta, tuan-tuan. Tingkat 3. Round macam ni kereta. Sampai dekat melontar tu, cermin tu cus. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta jalan. Jadi orang kata peliknya. Apa nak pelik sama Rasulullah? Rasulullah pernah melontar di atas unta. Cuma Mercedes tu, unta tu tukar kereta Mercedes tu. Yalah. Tukar GMC. Itu je tukar kan. Jadi melontar atas kenderaan bukan salah tuan-tuan. Bagi ni yang pelik sikit, yang tawaf menggunakan wheel apa nama? Roda 2 tu. Yang boleh kawal tu kan. Itu ada juga orang tawaf menggunakan yang tu. Itu laju. Dia potong habis semua orang. Cuma yang kita risau takut bau kita lah. Masa melontar, masa bertawaf tu, bau tu kita kena arah ke Kaabah. Takut dia kono menyengit bau lagi habis semua. Tapi kalau dia mungkin nanti kalau kerajaan Saudi sediakan satu matah tu khas untuk kereta, untuk yang alat tu saja. Itu lajulah pusing. Itu nak buat berapa kali tawaf sunat boleh. Ya. Kita bincang juga tuan-tuan masa di Mekah baru ni, ada kesah menggunakan tawaf gitu. Benar tu orang Malaysia pun bawa alat tu dia pergi. Bukan yang mahal pun, 1350 kan dekat Loyak ni. Saya dah tengok dah harga dia tu. Tu aku nak beli surau kan. Dia pakai bateri je, ya. Dia kawal sendiri je. Tak ada steering, tak ada gear semua. Dia boleh kawal kan. Kita pun tak kerti mula-mula memang jatuh lah. Tak biasa kan. Tapi dia kata tak ada masalah. Memang boleh bergerak. Kalau mutawah bersa'i begitu, boleh. Ya. Cuma kita tak dapat sunat berjalan kaki. Tapi kalau untuk melontar, tak ada masalah. Janji masuk batu tu dalam takungan 7 biji dengan yakin. Sah. Itu tingkat 3. Dan tingkat-tingkat lain semua dah siap dah. Artinya laluan tu dah ditentukan. Kenapa ada rempuhan? Ini yang Iran kata sebenarnya ada konspirasi. Ini cerita kawan saya lah, kawan saya. Dia kata konspirasi oleh kerana ada 200 orang lebih orang-orang penting daripada kerajaan Iran datang buat haji. Orang ini bila balik nanti dia akan memberi idea, pendapat supaya Presiden Iran membenarkan serangan ke atas Saudi. Ini benda kecil lah. Jadi maklumat ini sudah dapat diketahui lebih awal. Maka pihak sini pun carilah Mossad dengan prinsip-prinsipnya untuk jadikan satu konspirasi di Mina. Sebab nak tangkap orang haji salah besar. Tak boleh, ya. Jadi dia buat macam tu
Kematian-kematian pun nampak tak mati secara normal. Ada yang mengatakan ada yang kena gas beracun pun ada. Ini bersirat lah tuan-tuan. Dia kata begitu sebab dia cari alasan dia nak buat sesuatu yang mengikut perancangan dia. Ya. Tapi tuan-tuan kena ingatlah orang-orang Syiah ni dia sanggup buat apa saja. Ya, cerita pun dia boleh modify. Gambar pun dia boleh buat. Tapi dia tunjuk semua dengan bukti. Kalau tuan-tuan baca tu seolah-olah kita akan terpengaruh dengan cara mereka. Benar tak benar kita tak tahu. Dia kata pihak di sana dah tak boleh jaga Mekah dan Madinah untuk orang Islam. Oh, dia rasa dia boleh pula. Tapi setakat ini tuan-tuan, ada siapa pergi Mekah muparakah dengan Imam Masjidil Haram? Dia nak tanya kan? Ada ke yang orang Melayu kita pergi Masjidil Haram di sembahyang sendiri, dia kata Imam Masjidil Haram tak betul tak? Tak ada lagi. Saya jumpa seorang pakcik orang kampung lah. Dia kata imam ni dah tak betul sebab kunut tak baca waktu subuh. Imam tu dia tak baca kunut, dah lah tak baca kunut, tak sujud sahwi. Dia belajar macam di kampung kan. Saya kata ya Allah. Mungkin dia duduk belajar dia taksub untuk guru dia. Tu kalau orang macam ni tuan-tuan. Dia duduk di mana pun semua menghadap matahari jatuh. Pasal apa? Dia duduk faham Malaysia ni nak menghadap kiblat matahari jatuh. Dia duduk di Mesir pun matahari jatuh orang kali. Ya. Jadi dia dah fahamkan kalau sembahyang subuh mesti kunut. Tak kunut sujud sahwi. Dia kata imam tak buat dia kata. Saya kata kalau ada barang kosong tu tak isi barang boleh jadi imam macam mana. Nak cerita tuan-tuan, satu dunia iktiraf kan kalau mereka ni. Tapi tuan-tuan, Iran kata, iktiraf tak timbul dia kata. Kalau dia kata kita tak betul, kenapa kita diiktiraf bacaan Johan antarabangsa di dunia yang mati baru ni? Termasuk dia. Musabaqah di Malaysia tuan-tuan, yang mendapat Johan antarabangsa bacaan Quran ialah orang Iran. Kami boleh letak orang-orang kami menjadi imam kat sana. Dia punya alasan dia lah kan. Kalau di segi pada sudut bacaan. Kita nak kata dia kafir, bukan Islam. Kenapa seluruh dunia mengiktiraf rakyat dia sebagai bacaan Quran terbaik di dunia? Tu dah kita terkepik tuan-tuan. Saya bila saya fikir balik tuan-tuan, saya takut orang tak baca habis-habis cerita. Tuan-tuan baca tak sejarah pada tahun 317 Hijrah. Dia tu tak baca lah tu 317. Cuba tuan-tuan ingat 317 Hijrah. Kita ada program ni ya. Sekejap sikit ya. Nak habiskan kita ni. Tidak tergantung ni. 317 Hijrah tuan-tuan sampai 339 Hijrah. Orang Islam tak buat haji lagi. Ini gara-gara orang Syiah mengambil alih di Mekah. Ini kena kita. Dan dia simpan sejarah ni. Artinya mereka sudah pernah menguasai Mekah. Masa tu yang ambil alih ialah Syiah Qurmuti nama dia. Dia ketua ialah Abu Tahir Al-Qurmuti nama dia. Abu Tahir Al-Qurmuti. Dia telah menyerang Mekah dan membunuh pada musim haji jemaah haji. Sebahagian jemaah haji dicampak masuk dalam neraka, masuk dalam telaga Zamzam. Satu penyiksaan yang cukup dahsyat kepada orang buat haji pada tahun itu. Tuan-tuan, 317 Hijrah. Dicampak masuk dalam telaga Zamzam. Tapi tuan-tuan janganlah geli nak makan air Zamzam pula. Ni cerita 1000 tahun dulu. Kemudian cara dia tak bagi orang buat haji tuan-tuan selama berapa tahun? 317 dengan 339 berapa? 22 tahun. 22 tahun tuan-tuan. Orang tak buat haji. Ni kena ingat pada sejarah. Cara dia tak bagi orang buat haji tuan-tuan tahu caranya ni. Cara dia. Tuan-tuan ingat dia hantar tentera dia pergi sekat dekat Qarun Manazil kan? Hantar tentera pergi ke Bir Ali ke supaya orang tak masuk ke? Tidak. Tuan-tuan agak macam mana dia buat? Diam tak tahu lah tu. Dia congkih Hajar Aswad, dia buat lari. Ini nak cerita tentang sejarah ni tuan-tuan. Ini kajian Syiah Qurmuti lah ni. Semua daripada Iran betul tu. Jadi bila dia bawa lari, bukan bawa lari dekat-dekat, dekat Al Jazeera. Sekarang Al Jazeera dah nama TV pula ya. Dekat dengan Teluk
Teluk Parsi. Di kawasan sana lagi sebelah timur. Dia simpan selama 22 tahun. Jadi orang pergi ke Makkah dia tak boleh nak tawaf dah. Boleh tawaf tapi tawaf kosong. Kan kita kalau nak tawaf ni bermula di mana? Di Hajar Aswad. Berakhir di mana? Hajar Aswad. Jadi masa tu Tok Guru kena cerita macam mana? Kita bertawaf di sudut sahaja. Sudut sajalah Hajar Aswad dah sebut. Tak ada dah. Berakhir di mana? Di sudut saja. Kita nak buat haji pun dia tak ada faedah. Itu yang kata 22 tahun orang tak buat haji. Sampai sekarang tuan-tuan, Hajar Aswad sudah berpecah 8 biji. Itu gara-gara dia congkir rosakkan Hajar Aswad. Dulu sebiji besar. Dia congkir pecah 8 biji. Sampai sekarang, kalau tuan-tuan nak cium Hajar Aswad, tuan-tuan tengok ada 8 putih Hajar Aswad dekat situ. Bolehlah cium, kalau nak cium mana satu bolehlah. Dan masa dia nak kembali dibayar pampasan. Pampasan dibayar tapi dia bagi batu palsu. Tuan-tuan, menipu besar dia. Duit dah ambil dah. Dia bagi batu. Batu palsu tuan-tuan. Batu jalan raya mana dia ambil tak tahu lah. Cuma dia spray minyak wangi. Dia taruh tempat cantik. Mujurlah ulama' di zaman itu. Ada yang tahu bagaimana nak menguji Hajar Aswad. Dia test. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ulama' tu test. Dia kata jangan ambil. Pemerintah beritahu kepada pemerintah jangan ambil, ini palsu. Pulangkan balik. Kami tahu palsu. Dia pun tak tahu macam mana palsu kan? Kita tahu. Allah Ta'ala takdirkan tahu palsu. Akhirnya dihantar yang baru. Hantar yang baru palsu juga. Pasal dia ingat kawan ni tak tahu nak test. Dia test palsu juga. Kali yang ketiga dia test baru betul tuan-tuan. 2 cara dites Hajar Aswad yang asli. Cara test bulan depan saya tahu depan. Cara. Baru kita tahu sama ada dia betul-betul asli atau tidak. Dia beritahu insya-Allah ya. Okey tuan-tuan, kita ada program solat haji apa tadi. Saya minta maaf tuan-tuan tak dapat kita habis. Saya bercadang di sini saya nak baca petikan hadis arba'in. Akan datanglah kalau tak ada haji lagi kita petikan hadis Nabi SAW, hadis yang kita jadikan panduan untuk dalam kuliah nanti insya-Allah. Dan solat haji untuk siapa? Dah umum dah? Jadi kita semangat. Lepas tu saya minta maaf kepada salah silap. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan saya dapat berusaha syarikat Rehat Travel tu, ada kalau tuan-tuan nak pergi untuk bulan 12 ni, saya tak tahu lah habis rekod, mungkin bulan 1 bulan 2 lah bulan 12 ni dah ramai dah penuh organisasi. Saya dipahamkan budak kata dah 6,000 orang dah ya, yang queue saja pun dah dekat 1,000 orang ya, tapi bulan 1 bulan 2 mesti ada sebab cuti sekolah kan. Dan kedua saya bawa sedikit minyak kasturi asli ya. Siapa yang dia biasa pakai dekat belakang sana. Harga masih sama lagi walaupun tak ada GST. Masih sama lagi lah. Tak dinaikkan lagi kalau siapa nak pakai untuk solat, untuk baca Quran dan sebagainya. Dan itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Lagi satu dulu saya